Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian, hari ini pentas Speaker Corner kita membawa tajuk tentang kebebasan akademik. Jadi seringkali kita mendengar pentas Speaker Corner sebelum ini kebebasan akademik. Namun satu benda yang kita perlu tahu, apa yang profesor daripada Barat sendiri mengatakan, yang terkenal iaitu Profesor Kerry Nelson dalam bukunya No University in an Iceland. Jadi dalam buku itu mengatakan bahawa kebebasan akademik ini bermakna kebebasan inquiry dalam mengkaji dan mempelajari ilmu, dan pada masa yang sama untuk mempelajari ilmu itu tiada sebarang gangguan ataupun tiada sebarang hukuman yang boleh dilakukan terhadap mana-mana individu yang ingin untuk melaksanakan untuk mencari akademik. Jadi perkara inilah yang perlu kita tahu, yang ditekankan oleh seperti mana yang kita ketahui CEO yang terkenal iaitu Saifuddin Abdullah. Beliau juga dulu pernah menjadi pensyarakanan di Universiti Malaya. Jadi beliau ini mengambil tindakan untuk protes terhadap pengurusan Universiti Malaya. Jadi sebagai contohnya banyak isu-isu yang berlaku terhadap pensyarah-pensyarah di Universiti Malaya ini dikenakan tindakan oleh kerana untuk memperjuangkan kebebasan akademik. Jadi perkara ini perlu kita sedar bahawa pentingnya kebebasan akademik ini dijalankan di setiap universiti. Banyak contoh-contoh yang dinukilkan daripada Profesor Dr. Muhammad Nazari, dari dekan daripada Fakulti Perakaunan, pun dalam tulisan beliau ada juga menyebut sejarah-sejarah tokoh-tokoh sebelum ini. Contohnya seperti Said Qutb, kemudian Galileo Galilei. Galileo Galilei ini seorang saintis yang mana masyarakat pada waktu itu ramai yang tidak setuju dengan beliau, yang membawa teori Copernicus. Kalau korang semua tahu tentang teori Copernicus ini, teori yang mengatakan bahawa planet itu yang mengelilingi matahari, dan masyarakat itu membantah. Masyarakat pada masa itu membantah teori yang dikemukakan oleh Galileo Galilei. Lantas apa kerajaan lakukan kepada tokoh saintis ini? Kerajaan menghukum tokoh ini dengan mengurung beliau di dalam rumah supaya tidak boleh bersama masyarakat untuk disebarluaskan tentang teori Copernicus ini. Jadi itulah semangat dan perjuangan daripada Galileo Galilei ini, sehingga kini kita memakai dan kita menerima bahawa teori Copernicus ini adalah satu realistik dan perkara yang benar. Jadi kalau semasa Galileo Galilei itu tidak memperjuangkan kebebasan akademik pada waktu itu, saya kira kita takkan mengetahui bahawa kita ini sedang mengelilingi matahari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, tanpa melengahkan masa, saya rasa itu saja untuk pentas Speaker Corner pada petang ini. Cumanya satu, saya ingin mempromosikan program daripada PMIUM pada malam ini, pukul 8 malam di Fakulti Perakaunan. Kita adakan satu forum berkenaan hudud. Jadi kita dah sebelum ini isu yang diperhangatkan, adakah relevannya hudud, adakah bagaimana sisi pandang agama terhadap hudud, dan kini kita membincangkan hudud dari segi perundangan pula. Sebab dah sekian lama hudud ini dibicarakan oleh masyarakat, jadi kini saya kira adalah perkara yang kemuncak untuk Kerajaan Kelantan membawa isu hudud ini ke peringkat perlembagaan. Jadi saya menyeru kepada teman-teman yang sedar tentang kebebasan akademik ini untuk hadir ke program malam ini di Fakulti Perakaunan di Dewan Lim Gong Tong. Jadi saya ulangi, dijemput pada mahasiswa dan mahasiswa sekalian untuk menghadiri ke program forum malam ini di Dewan Lim Gong Tong
di Fakulti Perakaunan. Wallahu a'lam, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada teman-teman mahasiswa. Okey, bila saya di sini saya dapat lihat ada yang sedang menunggu bas, ada yang sedang makan, ada yang sedang membaca buku. Namun satu yang saya pasti, semua dapat mendengar suara saya, dapat mendengar baik-baik bicara saya. Okey, oleh itu saya ingin membicarakan tentang kebebasan bersuara. Sebelum itu kita kembali balik bersejarah kewujudan Speaker Corner. Pertama sekali, Speaker Corner ini diwujudkan kerana ingin menjadi pentas atau menjadi pentas ataupun platform untuk mahasiswa-mahasiswi menyatakan pendapat dan melahirkan pandangan terhadap satu perkara. Itu contoh, tengok GST ya. GST mesti ramai mahasiswa-mahasiswi yang ingin menyatakan pendapat. Kenapa mereka bersetuju? Kenapa mereka tak bersetuju? Namun tiada pentas dan tiada platform untuk melahirkan pandangan mereka. Lagi satu disebabkan kebanyakan mahasiswa-mahasiswi dibelenggu rasa dua ketakutan. Yang pertama sekali ketakutan melakukan kesilapan. Ketakutan nak melakukan kesilapan. Seperti contoh, mereka ingin mengatakan pendapat, tetapi disebabkan mereka takut mereka melakukan kesalahan dan kata-kata mereka, mereka tidak berani untuk mengatakan pandangan. Sedangkan kita tahu, kita ni manusia, sering melakukan kesilapan. Dan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi perlu berkata, sebelum kita bersuara, sebelum kita bercakap, kita mestilah mengkaji sesuatu perkara dahulu. Bukan dia bercakap mengikut nafsu ataupun perasaan. Okey, yang kedua, kebanyakan mahasiswa-mahasiswi takut untuk berkata kerana takut kita disekat. Sedangkan telah termaktub dalam perlembagaan bahawa perlembagaan yang bahagian kedua, perlembagaan Persekutuan Kebebasan Asasi bahawa pasal 1/1 A telah menyatakan setiap warga negara berhak untuk bercakap dan melahirkan pandangan. Jadinya anda tak perlu bimbang dan risau untuk menyatakan menyatakan pendapat anda, pandangan anda terhadap satu perkara. Anda berhak untuk mengkritik apa-apa jua yang berlaku dalam negara kita terutamanya. Oleh mahasiswa-mahasiswi, ingat sebelum kita berkata perlulah mengkaji dahulu, dan pasti suara mahasiswa-mahasiswi adalah suara emas kerana suara kita sangat bernilai dan sering digunakan oleh pihak-pihak atasan. Ingat, suara mahasiswa adalah suara emas. Oleh itu, salam kebangkitan mahasiswa. Salam sejahtera, salam hormat pada semua rakan-rakan di ruang sedang menunggu bas. Saya ingin mengambil masa 5 minit sahaja. Saya tahu apa yang saya katakan ini akan anda masuk dalam telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Dan perkara apa yang saya katakan ini mungkin tidak penting buat anda. Tetapi kalau sudah kena GST pada hari ini, mungkin baru terasa bahawa politik itu sangat penting untuk kita dapat tahu cakna. Tidak kisahlah berapa isu kah yang kita tahu, tapi at least cakna pada isu. Dari malam semalam hingga ke hari ini, perkataan GST sentiasa keluar di laman Facebook. Dan itu sudah cukup memadai bahawa rakyat cukup cakna, bahawa mereka semua merasakan GST ini sangat membebankan. Malah hari ini saya tidak ingin membincangkan mengenai GST, tetapi saya ingin membincangkan mengenai kebebasan akademik. Baru-baru ini, seorang lecturer UM bernama Dr. Khoo telah dikatakan oleh ketua polis negara bahawa apa yang dilaporkan dia di dalam sebuah akhbar online adalah satu akta hasutan, adalah berbau hasutan. Ini sudah jelas ketua polis negara sini sudah melanggar hak kebebasan akademik itu sendiri. UM perlu, saya ingin tahu apakah prinsipal Vice Chancellor kita Prof Amin bahawa apa pendiriannya mengenai hak kebebasan akademik. Dikatakan dalam ciri-ciri nilai-nilai sendiri dalam UM itu sendiri dikatakan ada kebebasan akademik, tetapi tidak didokong.
Saya ingin mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya cakna pada isu ini. Anda tidak tahu kenapa negara lain universitinya boleh mencapai boleh mendapat satu pengiktirafan yang tinggi, padahal kita ni masih lagi 100, di bawah 100 ke bawah. Saya ini sangat-sangat kecewa dengan keadaan apa yang berlaku. Pelbagai dugaan dan cabaran yang kita sebagai mahasiswa, selepas ini mungkin kita akan selepas kita grad, kita tidak tahu kita ingat ke mana dengan keadaan ekonomi yang sangat, kos taraf hidup yang meningkat. Dan saya harap adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sini dapat mencari jalan atau mencari solusi untuk kita sama-sama menghadapi semua masalah yang berlaku, cakna pada isu. Dan esok harinya kita akan ada satu forum mengenai bertajuk di sebalik jeriji besi, pendedahan aktivis mahasiswa. Saya menjemput semua anda untuk hadir untuk pendedahan mengenai masalah-masalah yang berlaku di Malaysia ini, dan di dataran FSS Universiti Malaya. Dan itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudara Faiz selaku pengacara majlis. Okey. Apabila diberi tajuk autonomi mahasiswa dan kebebasan bersuara, apa yang terfikir adalah apakah kesan selama ini kita belajar di sini, apakah yang dapat kita lakukan oleh kita sendiri di Universiti Malaya. Saya ingin petik kata-kata Syekh Akif Al-Atas. Universiti gagal melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang hanya mampu untuk menjadi pekerja yang patuh. Universiti hanya mampu melahirkan mahasiswa yang dikira oleh kuantiti bukan kualiti. Universiti gagal melahirkan mahasiswa yang cakna pada perubahan sosial. Dia tidak mampu menjadi perubahan sosial kepada negara, kepada masyarakat yang tidak peka tentang perubahan sekeliling. Universiti juga gagal melahirkan pelajar yang menjadi penegas kepada diktator korup. Apa yang boleh kita sambungkan, apa yang kita boleh samakan dengan autonomi mahasiswa pada hari ini? Autonomi mahasiswa berkisarkan tentang apa yang pelajar mampu lakukan terhadap universiti tanpa pentakdiran oleh orang luar. Itu autonomi mahasiswa. Bukan mahasiswa tidak perlu bergerak, mahasiswa tidak perlu menjadi boneka dalam universiti yang hanya mampu turut kepada arahan. Mahasiswa perlu bangkit. Mahasiswa perlu bangkit untuk menjadi satu kelompok yang penting dalam pembentukan negara. Itu peranan mahasiswa. Sistem pembelajaran yang terbaik bukan mampu melahirkan pelajar-pelajar dekan, tetapi sistem pembelajaran terbaik adalah mampu melahirkan pelajar-pelajar yang berdiri tegas menentang diktator korupsi. Itu peranan universiti, itu peranan mahasiswa dalam membentuk universiti. Terima kasih.